Yang sekasihi pengacara majlis, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, yang dikasihi pengurusi Masjid Sultan Abdul Halim, Dr. Ali, beserta dengan timbalan dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita malam ni ialah Isti'bal Ramadan. Apa maksud isti'bal? Isti'bal maksud dia mempelawai, pelawar. Maksud dia ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita mempelawar kedatangan Ramadan. Sebab tu ulama-ulama terdahulu bila nak dekat Ramadan ni, bila masuk saja 3 bulan, iaitu Rejab, Sya'ban, Ramadan, mereka tak lupa doa ni. Lepas sembahyang sebelum bertemunya Ramadan. Tuan-tuan pun tahu selalu imam duk baca kan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta berkat dalam Sya'ban. Sebab kita dah Sya'ban ni kan, kita nak masuk Ramadan. Okey, mari kita sama-sama doa dengan saya, boleh tak? Boleh? Alhamdulillah. Okey, ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tu doa makan dah weh. Depa dikira makan ya. Ada makan tak lepas ni? Ada no? Tu doa weh. Ini betul. Allahumma barik lana fi Sya'banin wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami Sya'ban ni dan pertemukan kita Ramadan. Tuan-tuan, ada di kalangan kita Ramadan lepas Ramadan terakhir, Ramadan ni dia tak sempat bertemu, dia dah tak ada dah. Kawan saya 8 orang dah. Semalam masuk lagi seorang ICU. Allahu Akbar. Oksigen dia tadi saya telefon tinggal 75% dia. Dibantu dengan mesin. Kawan baik, mengaji sekali, masuk universiti sekali. Hari ni dia berada di ICU. Orang doa apa? Orang tak doa, ya Allah berikan kesembuhan. Banyak yang doa apa? Ya Allah permudahkanlah ya Allah. Maksud dia apa tu? Maksud dia apa? Jalan lah. Semua tak doa, minta sembuh. Sebab seminggu dah semua hantar, ya Allah permudahkan segala urusan. Maksud dia apa? Jalan lah. Allahu Akbar. Sampai masa kita akan sampai waktu tu. Kadang-kadang saya bangun tidur terfikir, tuan-tuan, ramai kawan dah tak ada dah. Aku akan sampai masa tu, aku pun tak ada juga kan. Sebab tu tuan-tuan, minta sangat-sangat supaya kita bertemu dengan Ramadan ni. Takut Ramadan lepas Ramadan terakhir, Ramadan ni kita tak sempat nak bertemu. Sebab tu Profesor Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, saya banyak rujuk pada dia. Baru ni balik Mekah, sempat lagi singgah di tempat dia. Dia bagi nasihat lah, dan dia bagi satu buku yang baik untuk saya baca. Tajuk dia pun lebih kurang sama, Isti'bal Ramadan. Bila nak main Ramadan ni, apa kita nak buat? Pertama dia kata, perbetulkan niat kita. Kita buat ibadat dalam Ramadan ni pasal apa? Pasal Ramadan ke? Pasal kerana Allah? Banyak kita ni kerana Ramadan. Bila kerana Ramadan, habis Ramadan tak buat dah kan. Ramadan kita buat kerana Ramadan. Bila Ramadan penuh orang pakat main masjid. Lah ni satu fenomena pula tuan-tuan. Subuh seperti Jumaat. Alhamdulillah, hari tu ya. Esok tak ada. Pak imam tu bila JK juga kan. Tapi baguslah, satu fenomena depa nak subuh seperti Jumaat. Masjid saya akan buat 25 hari bulan ni subuh seperti Jumaat. Kita tak mau fenomena macam tu. Kita buat ibadat kerana Ramadan. Alhamdulillah,
khatam 30 juzuk. Habis Ramadan, satu muka pun tak baca. Sedih tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni tuan-tuan, seorang ulama yang sangat hebat, sangat zuhud. Sufyan ni ada dua. Pertama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni ialah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dia Sufyan Uyainah. Lepas dia berguru dengan Sufyan Uyainah kata apa? Aku tak sanggup lagi nak ajak hang, kerana terlalu cerdik Imam Syafi'i ni. Yang kita ada ikut mazhab Syafi'i kan. Dia kata hampilah berguru dengan Imam Malik. Sebelum saya cerita tentang Sufyan Ats-Tsauri, Masya Allah, nampak tengok ni baru betul. Ayat nyong. Tak mana lupa tu, ayat nyong lupa tu dah. Sufyan Ats-Tsauri ni ulama hebat. Satu lagi nama Sufyan Uyainah, guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Sufyan Uyainah. Umur dia 15 tahun, dia menjadi mufti Mekah. Ada orang hina Imam Syafi'i tuan-tuan. 15 tahun mufti Mekah. Kita 15 tahun bersunat pun tak lagi. Kena buat majlis tu, nak main bersunat. Dia kata apa? Wahai Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, aku tak boleh ajak hang lah. Habis berguru dengan Imam Malik. Tuan-tuan tengok. Sebelum Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa, pendapat dia berguru dengan siapa? Imam Malik bin Anas. Maksud dia ikut mazhab Imam Malik. Dia tak kutuk Imam Malik. Kita sama-sama ustaz bergaduh, pening lah tuan-tuan. Kita pun pening. Saya kalau saya mengajar, saya kata apa? Kalau pendapat saya ni betul dengan Quran Sunnah, ikut saya. Tapi kalau ustaz tu ajar, dia boleh bawa nas yang betul, ikut dia. Saya pelapang dada. Tak ajar dia bergaduh. Kan? Kalau bergaduh, pening kita. Tuan-tuan bayang tengok, kata Sufyan Uyainah, kamu berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan, ketika dia dilahirkan, sahabat Nabi yang terakhir nama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, ketika Nabi hijrah, Nabi sampai, mak Anas jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tak ada rumah yang besar, aku tak ada kenderaan, aku tak ada tanah, tapi aku ada anak aku ni, ambil dia jadi maula kamu. Nabi tuan-tuan buat apa? Nabi pegang dada Anas. Setengah riwayat kata pegang kepala. Nabi baca doa, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Sebab tu kalau kita ada anak saat ni kan, tuan-tuan, pegang dada dia. Setengah kata pegang kepala dia, pegang. Allahumma rzuqhu malan, beri kepada harta, wa waladan, anak. Harta dan anak itu berkat. Alhamdulillah, Anas bin Malik berkat tuan-tuan kena doa Nabi. Umur dia pun panjang. Sampai dia bini dia pertama mati, dia menikah lain. Bini tu mati, dia menikah lain. Mati lagi, dia menikah. Semua bini dia mati, dia tak mati lagi. Sebab panjangnya umur dia kerana Nabi doa berkat. Sampai bini dia semua mati, anak dia mati, dia tak mati. Lepas anak dia mati, cucu dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cucu mati, cicit mati, dia tak mati lagi. Lepas cicit mati, cicak, mengkarung, poker semua mati habis. Kerana doa Nabi, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu, berkat. Alhamdulillah tuan-tuan, mati saja Anas bin Malik, maka lahirlah Malik bin Anas, Imam Malik. Imam Malik tuan-tuan tengok, ketika mana Imam Syafi'i, Imam Malik duduk di Madinah. Sampai-sampai dekat pembantu ni, dia pergi jumpa Gubernur Madinah. Wahai Gubernur, boleh tak bawa aku pergi jumpa Imam Malik? Apa kata Gubernur Madinah? Aku boleh bawa Jabal Uhud ni kat kamu, tapi nak bawa pergi jumpa Imam Malik, aku tak berani. Itu dia hormatnya kepada ulama. Kita ulama dia pun tak tahu kan, hina. Tuan-tuan, orang dulu tuan-tuan memang tak pandai bahasa Arab. Ayah saya nahu sorab ni dalam kepala, cakap Arab tak pandai, tapi hang baca Quran silap, dia tahu tak mana silap. Sebab dia pakar nahu, baris bawah cukup pandai. Tapi pergi Mekah tak boleh nak cakap Arab. Nak abang ana urid an ashtari hadha, tak sanggup, tak boleh keluar. Tapi nahu saraf hanya dengan silap. Dia boleh i'rab ni alhamdulillahi. Kenapa alhamdulillahi? Kenapa? Dia boleh i'rab satu-satu ni Quran, tapi tak boleh cakap Arab. Nahu saraf cukup pandai. Dia jahil ke? Dah, dia tak boleh cakap ya.
Tapi ilmu dia hebat. Ada orang hina ulama tak boleh cakap Arab. Aduh tuan-tuan, dia menulis 4 kitab tuan-tuan. Ulama ni yang tuan-tuan duk hina tu. Allah, sedih kan. Kita pun heran lah. Kalau hina saya tak apa, saya ustaz biasa kan. Tapi jangan hina ulama. Tuan-tuan tengok Imam Malik ni, apa Gubernur Madinah kata, aku tak sanggup, Jabal Uhud aku boleh bawa. Tuan-tuan tahu Jabal Uhud besar mana? 16 km panjang, lebar 3 km. Dalam satu hadis Nabi kata, sesiapa yang solat jenazah dapat 1 qirat. Sahabat tanya, 1 qirat itu sebesar mana? Sebesar Jabal Uhud. Siapa yang iri jenazah dapat 2 qirat, sebesar 2 Jabal Uhud. Kata Gubernur ni, aku boleh bawa Jabal Uhud umai kat kamu, nak bawa pergi jumpa Imam Malik aku tak sanggup kerana hormat. Hormat anak pergi sendiri. Sampai rumah Imam Malik, ketuk pintu, keluar pembantu. Ada apa nak jumpa siapa? Nak jumpa Imam Malik. Siapa kamu? Ana Muhammad Al-Idris. Masya Allah, Imam Syafi'i. Dan tunggu Ustaz, masuk. Wahai Imam Malik, di luar sana ada Muhammad Idris Al-Syafi'i. Dia nak jumpa kamu. Pergi tanya dia, pasal apa? Keluar pula, pasal apa nak jumpa? Saya nak mengaji Al-Muwatta'. Kitab Muwatta' ni tuan-tuan, nak baca pun pening. Tambah nak faham, kena berguru. Sebab tu ilmu bita'allum, ilmu kena berguru. Lepas berguru, al-ilmu bi qira'atil kitab. Barulah ilmu tu baca kitab. Tuan-tuan jangan baca kitab tanpa berguru. Lingkup. Asyaitanu syaiquhu, syaitan akan guru kita. Kena berguru dulu. Ni, dia nak mengaji Al-Muwatta'. Okey, masuk. Wahai Imam Malik, Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i nak mengaji Al-Muwatta'. Apa kata Imam Malik? Kamu pergi jumpa Syafi'i, suruh dia hafal dulu. Baca hafal. Keluar pembantu ni, wahai Syafi'i, kata Imam Malik, dia suruh kamu balik, baca hafal dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta' tu ni. Dalam otak dia dah. Macam tuan-tuan lah, main mengaji. Haram buku apa kamu tak bawa. Semua ni dalam ni dah ustaz. Oh. Kan pengikut Imam Syafi'i. Hebat tu. Kadang-kadang ustaz tu bawa kitab, anak murid apa pun tak bawa. Hebat tuan-tuan. Dia berkata tak apa, dia rakam, boleh ulang balik. Tak apalah. Kan perempuannya dapat. Tak dapat banyak pun dapat sikit. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, Sufyan Uyainah ni, kan, itu guru dia. Sufyan As-Sawri, apa kata dia? Orang yang sangat hebat, orang yang sangat zuhud. Dia kata apa? Aku takut dalam ibadat aku ni tak ada ikhlas pada Allah. Ni Sufyan As-Sawri. Takut tak ikhlas. Sebab tu kita ni nak sambut Ramadan, cuba tanya, niat kita ni betul tak betul? Tuan-tuan buat ibadat kerana Ramadan, rugi. Tuan-tuan buat ibadat kerana apa? Kerana hari itu ada moral, rugi. Tuan-tuan buat ibadat mai Ramadan kerana apa? Kerana orang pakat mai semayang tarawih, kerana orang, rugi. Kita buat ibadat kerana Allah, perbetulkan niat. Bila perbetul niat, kita buat ibadat, sembahyang kita orang puji tak puji, kerana Allah, kita dapat pahala. Baru dapat pahala. Ni kita main nak dapat pahala. Aku nak dapat ganjaran 27,000 kali ganda, kan, kali 700 kali ganda. Bukan, kerana Allah baru dapat pahala. Tuan-tuan main semayang tarawih kerana apa? Depa pakat main, aku pipi, lepas ni ada moral. Oh, pasal moral. Dah, kerana Allah. Perbetulkan niat. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah, perbetulkan. Tuan-tuan main malam ni, tuan-tuan main pasal apa? Kerana Ustaz Abdullah Khairi, tak ada apa saya. Saya makhluk biasa. Laisa fili faedah, tak ada faedah kat aku. Tak ada faedah pun. Tuan-tuan lagi hebat, kan? Ada di sini yang profesor pada. Mana Profesor Datuk Dr. Amir, guru saya. Dia main tak? Tak main, Datuk. Dia tak main. Datuk Amir, Profesor Emeritus. Tu guru saya tu. Ajak master dengan PhD dengan saya. Saya mengaji dengan dia. Saya cukup hormat dia. Kerana apa? Saya ni panas baran tuan-tuan. Bila saya mengaji kaunseling dengan dia, pusing 380. Saya baran tuan-tuan. Saya ngajak Iqra. Budak-budak boleh mengajak. Anak saya tak boleh ajak. Aku pernah nampak tu. Sama ya tuan-tuan kan. Orang lain boleh ajak, anak sendiri pening tuan-tuan.
Dia duk buat kau tumbuk. Bila mengaji kaunseling tuan-tuan, pusing 180. Alhamdulillah ubah tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita nak pada diri kita berubah. Saya mengaji bukan kerana dia profesor. Saya mengaji untuk dapat ilmu kerana Allah. Saya dapat ilmu tu. Sebab tu tuan-tuan, kita buat apa-apa betul niat. Kerana apa kita buat ni? Kalau kerana Allah, alhamdulillah. Macam saya duk bawa orang pergi umrah. Ni baru balik 2 hari. Saya tak berhenti je tuan-tuan. Bulan 8 balik seminggu pi. Lepas tu balik pi. Duk pulang macam tu lah. Duk Mekah, hai Madinah, Mekah Madinah, kan? Kadang-kadang tak main jamaah, duduk di Damam. Tak main lagi duduk Riyadh. Tak main lagi duduk Qatar. Semata-mata apa? Menunggu. Sebab tak ada ceramah. Ceramah pun tak apa nak boleh lah. Boleh main kot Kedah ni, alhamdulillah kan. Dapat tauliah tuan-tuan. Jadi duduk di Mekah. Nak bagi tahu apa? Bila bawa orang, kita boleh nampak orang tu main kerana duit ke kerana Allah. Nampak tuan-tuan? Ada yang main kerana pangkat. Main ni Datuk. Kita pergi sana, kita mana kenal Datuk ke Tan Sri kan? Bang, ni Ustaz, panggil saya Datuk. Saya minta maaf, saya tak kenal. Saya Datuk Sri. Kita pun baik-baik Datuk Sri. Dalam hati, mangkuk ajun. Kena panggil tuan-tuan. Sebab dia pergi bawa title dia. Ni Allahu Akbar, lebih baik bawa orang biasa daripada pangkat-pangkat pening. Betul tak doktor? Pening kita nak raih. Bawa orang biasa tak apa, senang. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, boleh makan, alhamdulillah. Kita buat pengisian, menangis habis. Bawa hak datuk-datuk pangkat-pangkat ni pening tuan-tuan. Ni dia beli barang, dia tunjuk ya. Tuh kurma kilo. Aku angkat. Ni jubah beli kat Datin di Malai. Bini saya pergi tengok. Balik aku lipat. Saya lipat. Dalam hati, geramnya aku pegang, aku bagi kepada sabar tak kira tuan-tuan. Dia bawa pangkat. Dia pi bukan kerana Allah, dia pi kerana pangkat dia. Kena raih macam tu. Allah. Ada orang dia pi Mekah kerana apa? Kerana duit. Saya pernah bawa influencer, tahu lah influencer. Tu hak yang hebat-hebat tu kan. Pi jenuh layan dia. Ustaz, tahu mana kek sedap? Allahu Akbar. Saya kata kalau kek Malaysia banyak. Dok saya dah makan banyak cari kek. Saya kata tak apalah, pergi cari kek. Cari kek, dapat kek. Ustaz, kek ni nak sambut birthday saya. Oh, birthday dia awak hantar bang. Boleh tak Ustaz? Malam tu nak sambut birthday, kita nak makan unta. Saya kata okey, no problem. Berapa nak beli? Ustaz beli agak-agak kita nak makan 100 orang jemaah kita. Ustaz beli dalam 2 kilo. 2 kilo? Nak makan 100 orang. Aku dalam hati 2 kilo. Celah gigi pun tak lekat. Kan? Saya kata, tak mahu kata apa. Kan? Menunjukkan apa? Dia berasa dia hebat tuan-tuan. Nak jamu jamaah 2 kilo unta. 20 kilo tak apa. Berasa dia hebat. Amin tuan-tuan. Sebab tu kita buat ibadat ni kerana apa? Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak aku perintah kamu untuk mengabdi kepada Allah illa kecuali apa? Mukhlisin, ikhlas. Tuan-tuan, dalam ibadat ni kita nak sambut Ramadan, ikhlas tak ikhlas kita? Kita takut kita buat sebelum-belum ni bukan kerana Allah. Kita tak dapat redha tu. Rugi sangat-sangat tuan-tuan. Ikhlas kita. Sebab tu tuan-tuan, apa kita buat? Niat kerana Allah. Sebab tu disebut innamal a'malu binniyat. Setiap amal ni kena niat. Tuan-tuan main ni kerana apa? Kerana Allah. Tuan-tuan akan dapat tu hebatnya. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, bahagia ni apa? Bahagia bukan duit banyak. Bahagia bukan rumah besar. Bahagia bukan isteri cantik. Bahagia bukan anak ramai. Bahagia bukan harta banyak. Bahagia bila kamu redha apa Tuhan bagi. Betul tak? Ada orang naik KI 20 kan? Dia redha, bahagia. Ada orang tuan-tuan rumah 3 bilik ya. Tapi dia redha, bahagia. Ada orang gaji 1,200 ya. Tapi dia redha, ya Allah alhamdulillah dah, bahagia. Sebab tu betul niat kita. Kerana apa? Buat kerana Allah. Bahagia kita. Yang kedua apa? Yang kedua kata Dr. Zulkifli,
Perbanyakkan doa dalam Ramadan dan sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Banyak doa. Malam ni saya nak bagi doa sebab esok Jumaat. Sebab apa? Kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni bagi kita ni ialah guru bagi tasawuf bagi kita lah. Dia suruh baca doa ni lepas Jumaat 3 kali. Siapa baca, ghufira lahu, Allah ampun dosanya. Wa yaghfiru dzunubahu, Allah ampun dosanya. Lagi apa? Wa yarzuquhu la yahtasib, Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Wa yahfadhu malihi wa walidihi, Allah jaga harta dia, anak dia. Apa dia? Yang ni tuan-tuan kena baca lepas semayang Jumaat. Tapi bagi saya, setiap kali lepas semayang saya baca Allahumma ya ghani, ya hamid, ya mubdi'u, ya mu'id, ya rahim, ya wadud, ya fa'alul lima yurid, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Pernah dengar tak? Tuan-tuan, amallah selepas Jumaat 3 kali baca. Allah ampun dosa kita, Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka, dan Allah jaga harta dan keluarga kita. Saya baca, tuan-tuan ikut boleh tak? Ini betul ya, betul ya. Allahumma ya ghani, ya hamid, ya mubdi'u, ya mu'id, ya rahim, ya wadud, ya fa'alul lima yurid, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Tuan-tuan, amal lepas sembahyang Jumaat. Tapi bagi saya, tuan-tuan, saya akan baca lepas sembahyang. Lepas sembahyang 3 kali. Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka, Allah akan tarik mana rezeki yang syubhat. Tuan-tuan, mana rezeki yang tak elok, Allah buang, tarik buang. Hampa tak percaya, try amal. Kena agak saya. Bawa kereta, orang main daftar umrah, buh dalam kereta. Daftar duit tu buh dalam kereta. Pergi cuci kereta, duit baik. Hilang duit. Termenung saya. Dalam hati, mungkin ada kesilapan apa ni. Duit dosa pula. Pergi cuci kereta lagi. Hantar servis. Kasut hilang. Kasut tu orang baru bagi. Mahal pula tu. Harga dekat 3,000 lebih. Tak pakai lagi. Kasut hilang. Jam hilang. Dia buang habis buang. Hak mana? Rupanya mungkin orang bagi tu ada benda tak elok apa. Duit tak elok memang bagi kat aku. Ni hilang-hilang kan. Lepas tu baru Tuhan bagi rezeki. Tuan-tuan, amal. Allahu Akbar. Allah bagi rezeki yang baik-baik semua. Tak percaya, try amal, tuan-tuan. Sebab tu kita perbetulkan, perbanyakkan doa. Sebab apa? Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap redha Allah, Allah ampun dosa yang lalu. Syarat apa? Kena minta. Tuan-tuan minta banyak-banyak. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Minta. Sebab tu ada orang yang jumpa saya pergi Mekah. Ustaz, saya ni 9 tahun tak ada anak. Ustaz, tolong doa. Saya tak doa. Ya Allah, bagi dia anak. Tuan-tuan tahu saya doa apa? Dia duduk dengan bini dia. Abang angkat tangan. Minta. Ya Allah, ampun dosaku. Minta ampun dosa. Dia pun minta. Saya kata duduk depan Kaabah ni teriak lah. Dia pun minta. Ya Allah, menangis dia. Nabi kata, ya beku, menangislah. Fa'il lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa, padam api neraka kita. Saya tak boleh padam api neraka, tuan-tuan. Kita padam sendiri ya. Saya pun kata kepada abang, minta sungguh-sungguh depan Kaabah ni. Minta supaya Allah ampun dosa. Mungkin dengan dosa kita, Allah halang rezeki. Di antara rezeki apa? Tak dapat anak. Dia pun minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahun lepas, tuan-tuan. Bulan 9 tahun lepas. Bulan 9 tahun sebelum tu lah. Baru ni telefon saya. Saya duduk di Mekah. Ustaz, ni saya ni yang tak dapat anak 9 tahun. Ha tu? Alhamdulillah Ustaz, isteri saya dalam labor room. Nak beranak dah. Dalam hati, oh, beranak baru cerita, projek tak cerita. Bina abang kata, Allahu Akbar, minta ampun dosa, Allah bagi rezeki. Sebab rezeki bukan manusia. Rezeki Allah. Takut apa? Kan? Kita banyak dah nak minta dengan manusia. Tolong Ustaz, tolong. Tolong apa? Minta ke Allah. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Saya duduk di Mekah, tuan-tuan. Saya ingat 2006 saya minta 10 perkara.
Balik on the spot, Tuhan makbul 9 perkara. Satu lagi ya belum? Tahu dah? Bukan nikah seorang lagi. Aku tobat lah pakai doa dah tuan-tuan. Penakut piang. Nama Dr. Ali. Dr. Ali tahu nikah dengan mamak. Saya bini saya mamak. Dengan main-main. 9 perkara. Satu lagi belum. Tahu dah? Yang satu tu, ya Allah, aku nak masuk syurga. Yang tu belum lagi lah, sebab tak mati lagi. Tapi harap mati masuk syurga. Yang lain semua Tuhan makbul. Saya minta yang pertama apa? Ya Allah, aku tak ada rumah, ya Allah. Rumah pun sewa, balik buat rumah sendiri. Saya buat sendiri rumah saya. Susun bata sendiri. Tuan-tuan, tak percaya? Susun bata sendiri. Bini saya ikat besi, buat piling, buat sendiri rumah. Alhamdulillah, rumah siap. Rumah, ya Allah, aku ni kereta pun KE 20. Masa tu KE 20. Bila start bunyi apa? Tu kak. Geran pun kena tukar lah. Alhamdulillah, bagilah kereta elok sikit, ya Allah. Balik beli Wira. Alhamdulillah. Tuhan bagi. Ya Allah, aku ni ada anak 5 perempuan. Ya Allah, bagilah jantan. Minta jantan. Jantan, ya Allah, jantan. Mereka suruh makan buah apa? Buah zuriat apa semua kan. Lah ni, mereka main jumpa saya. Ustaz, macam mana nak dapat anak? Mereka kata buah zuriat. Pergi Mekah, cari buah zuriat je lah. Mereka makan buah zuriat. Projek dah. Tobat tak jadi. Merapu. Mereka ni nak lena kau boleh. Merapu sikit tu. Duk makan ya. Kena projek. Oh jadi. Alhamdulillah, saya doa, ya Allah, tolonglah ya Allah jantan. Tuan-tuan, doa, bini mengandung. Hati ni tuan-tuan kecil. Sebab apa? Pertama, perempuan. Keluar perempuan, doktor kata perempuan. Alhamdulillah, boleh kawan dengan mak dia. Mengandung pula, keluar perempuan lagi. Doktor kata perempuan. Alhamdulillah, boleh kawan dengan kak dia. Keluar ketiga, perempuan lagi. Senyap terus. Keluar keempat, perempuan lagi. Dia bertanya, Ustaz, anak berapa orang? 4 orang. Berapa? Lelaki perempuan? 4 perempuan. Ustaz lemah. Dia kata, saya lemah. Saya kalau orang kata lemah tenaga batin, aku tak boleh terima. Hal lain tak apa lagi. Dia kata, saya lemah, tuan-tuan. Tuan-tuan, memang lemah. Tanya doktor. Orang yang menghasilkan, ya kita ni, menghasilkan genetik kan. Kita mengeluarkan, kita bagi. Kalau tuan-tuan duk bagi X, tobat perempuan. Kita kena bagi jin Y, betul tak? Yang bagi itu jin Y tu memang Allah. Tapi kita lah yang akan bagi jin Y tu. Jin Y itulah menyebabkan jadi anak lelaki. Tapi kalau kita duk bagi X, dia perempuan lah. Kan? Jadi perempuan. Jadi siapa lemah? Aku lah. Oh, tak boleh pakai tuan-tuan. Beranak yang kelima, perempuan juga. Tepuk dahi tuan-tuan. Allahu Akbar. Mengandung yang keenam. Beranak, tak pi tengok. Ni doktor apa? Doktor apa? Lepas Doktor Aisyah tu doktor apa? Doktor Zainal. Tak pi tengok. Pipi, bini kata, bang, mainlah tahnik, bawa ayah. Kita pun bawa. Ayah kata, ni nak baca Wa'i Zuki ke Wa'i Zuka? Kan nak doa tu. Tak tahu ayah tengok. Hang ni sampai tak tengok jantan betina. Tak tahu ayah tengok. Bebal. 5 dah perempuan. Dia pun buka. Khairi, awak angry bird. Dia kata, tengok jantan. Doa, makbul di Mekah. Dapat jantan kau. Makbul. Sebab tu tuan-tuan, ni Ramadan ni Tuhan tak tolak doa. Doa banyak-banyak. Doa apa tuan-tuan nak minta? Ya Allah, ampun dosa aku. Yang lain Tuhan bagi. Minta ampun dosa tuan-tuan. Rezeki Allah punya. Sebab tu tuan-tuan ingat tak? Ada seorang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berjalan jauh pergi satu tempat. Sampai di satu tempat tu, dia nak tidur di masjid. AJK masjid halau. Dia pergi tidur di luar, halau lagi. Akhirnya dia tak ada tempat nak tidur. Jumpa seorang anak muda. Wahai saudara, pasal apa duk jalan pergi balik? Saya tak ada tempat tidur. Tak tahu AJK masjid tak bagi. Tak apa, main tidur rumah saya. Akhirnya tidur. Tuan-tuan tahu tak, anak muda ni lepas sembahyang subuh, dia buat apa? Semua dia sebut apa? Astaghfirullahalazim. Buat apa? Astaghfirullah. Minta ampun dosa. Dia buat roti. Dia jual roti. Dia ambil roti, astaghfirullahalazim. Ambil semua astaghfirullah.
Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tanya, wahai anak muda, aku tengok ni hang ni hebat tu, buat apa semua astagfirullah? Pasal apa? Dia kata, aku sebut astagfirullah ni sebab semua aku minta Tuhan makbul, kecuali satu. Terkejut Imam Ahmad Hanbali. Satu tu apa dia? Aku nak berjumpa seorang ulama hebat namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Rupa-rupanya tergerak hati Imam Ahmad bin Hanbal ni nak pergi situ kerana apa? Kerana astagfirullah hamba ni. Tuan-tuan, Ramadan ni tuan-tuan banyakkan menyebut astagfirullah sebagai doa. Banyak tuan-tuan astagfirullahalazim, minta apa nak minta. Jangan tak minta, duduk saja tu, ya Allah ampun dosaku, ya Allah, minta sangat-sangatlah. Tuan-tuan, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, tapi mungkin ada sesuatu yang kita buat Tuhan terima kita. Di antaranya ampun dosa kita kerana doa. Yang kedua apa? Kerana kawan-kawan. Sebab tu kata Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dengan agama kawan dia. Falyanzur ahadukum may yukhalid. Maka tengok dengan siapa kita kawan. Ni kawan kita ni. Kata Hasan Al-Basri, istaksaru, perbanyakkan minal asdiqa'il mu'min, di kalangan kawan beriman. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Kerana kawan yang beriman yang akan bagi syafaat di akhirat esok. Sebab tu kita masuk syurga bukan kerana amalan kita, kerana kawan-kawan kita ni. Ni kawan-kawan kita ni. Bila mati depa kata apa? Inna lillahi. Doa. Bila mati dia kata apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa. Kita boleh masuk syurga kerana kawan kita. Sebab tu kita ada kawan ni ramai-ramai ni. Kawan ni pegang elok tuan-tuan. Kawan yang dekat dengan Allah, bila jumpa dia ingat Allah. Bila kita buat ibadat lagi dia bagi sokongan. Ni pegang elok kawan. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah, kata Dr. Zulkifli, banyakkan doa. Yang ketiga apa? Perbanyakkan Quran. Ni kita nak sambut Ramadan ni, kena mula dah ni. Mula dah. Kami ada grup ustaz. Grup ustaz ni setiap hari ada seorang ustaz, Ustaz Yusuf Ahmad. Dia akan hantar satu muka Quran untuk kami baca. Kalau dia tak hantar, semua pakat hantar. Ustaz, satu muka tak hantar. Setiap hari, pagi-pagi lepas subuh, dia hantar satu muka. Jadi semua pakat baca. Kalau tak baca, tak boleh duduk. Tuan-tuan, jadi rutin pada kita. Setiap hari, satu muka Quran kita baca. Tuan-tuan, ambil kesempatan Ramadan, alhamdulillah, tuan-tuan nak baca banyak-banyak. Tapi kena mula dah. Jangan Ramadan pederai habis 30 juzuk, lepas tu Quran simpan talang. Pakat tak baca pula kan? Sebab apa? Quran jadikan dia sebagai amalan kita. Tuan-tuan duk baca dah surah Mul, surah Sejadah, surah Waqiah. Tapi ada satu surah tuan-tuan jangan tinggal. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata apa? Dia kata, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah." Siapa yang tadabbur manusia ni surah ni, la wasa'athum, maka cukuplah bagi mereka. Apakah surah itu? Wal 'asr. Wal 'asr. Asr. Kenapa disebut wal 'asr? Kenapa dia tak gunakan wal zaman? Sedangkan masa ni zaman pun masa, sa'ah pun masa, was sa'ah. Kan? Ataupun wal waqt. Kenapa Allah gunakan wal 'asr? Dia tak guna waz zaman, wal waqt, wal apa? Wal waqt, wal zaman, was sa'ah. Tapi dia guna wal 'asr. Ikut tafsir, kalau orang mengaji bahasa Arab, apa maksud asr? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni dalam rugi. Kenapa Allah sebut wal 'asr? Rugi. Kenapa? Siapa yang mengaji bahasa Arab, tuan-tuan tahu tak kalau pergi Mekah dia ada asir. Asir. Apa maksud asir? Perah. Maksud dia wal 'asr, kamu kena perah, kalau tak perah rugi. Masa ni tuan-tuan kalau tak perah betul-betul rugi. Rugi macam mana? Tuan-tuan, dia akan habis macam tu. Kan? Innal insana illa allazina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab tu kita kena penuhkan masa kita ni untuk apa? Amal soleh. Apa amal soleh? Tuan-tuan, dalam hadis Nabi dia kata apa? Kun aliman, kena jadi orang alim. Kena jadi orang yang berilmu. Ilmu ni tak kira lah ilmu fizik. Tuan-tuan, kalau jadi ilmu fizik boleh kenal Allah. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan ada ilmu matematik, mengaji ilmu matematik, ingat Allah. Tuan-tuan hebat.
Tuan-tuan ada ilmu kedoktoran, mengaji doktor, ingat Allah, lagi hebat. Tuan-tuan mengaji kaunseling, ingat Allah, hebat. Tapi kalau tuan-tuan mengaji agama, lagi hebat. Kena jadi kun aliman, jadi orang yang berilmu, yang manfaat. Tuan-tuan jadi ilmu, belajar ilmu pertukangan, boleh buat masjid, buat rumah orang, pahala tuan-tuan, pahala. Jangan kata ilmu agama saja. Ngaji ilmu yang manfaat, yang tafa'u bihi, manfaat. Kun aliman, jadi orang alim. Yang kedua apa? Au muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Macam saya sebut, orang yang menuntut ni ada dua. Pertama, al-ilmu bita'allum, kena berguru. Kena berguru tuan-tuan. Tuan-tuan jangan baca buku. Kalau baca buku, pening, sama buat Quran. Kalau Quran tuan-tuan, kan semata-mata tuan-tuan baca melalui buku, tulis pula Rumi. A-L-H-M. Alham ke alham. Tuan-tuan nak baca macam mana? Sebab tu kena berguru. Ambil daripada ni, lidah, lahjah, guru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam azan juga, azan. Azan pun kena berguru. Ada orang sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar maksud dia gendang. Allah gendang. Jangan silap sebut Allahu akbar, gendang, Allah gendang. Kalau Allahu akbar, Allahu akbar, menambah alif istifham. Maksud dia apa? Adakah Allah Maha Besar? Tengok. Silap sebut, makna berbeza. Sebab tu azan pun kena berguru. Azan, kalau tengok di Mekah kan, di Madinah, azan semua ambil sanad daripada gurunya sampai kepada Bilal bin Rabah. Contoh tengok, kalau azan subuh macam mana? Azan subuh dia pendek lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Betul tak? Tapi kalau zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul tak? Zuhur dia tak sedap lah. Tapi ambil daripada sanad, berguru. Jangan tuan-tuan azan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Mampu ya tuan-tuan. Hantam Allah Ta'ala tu. Sebab apa? Tu bab azan. Tambahlah kita bab sembahyang. Orang sembahyang dengan ilmu. Ya. Ni baru ni wapi Mekah. Okey jamaah, kita sampai dekat Mekah nanti, tuan-tuan kita boleh jamak tamam. Saya sebut macam itulah. Kita boleh buat jamak tamam. Ada orang main jumpa saya, Ustaz, saya tak pernah dengar Ustaz jamak tamam. Saya pernah dengar jamak takhir, jamak takdim, satu lagi jamak takyah. Tak payah. Jamak tamam saya tak pernah dengar. Nampak? Tak ada ilmu. Maksud dia tak tahu. Kita boleh jamak tamam. Jamak ni ialah rukhsah. Rukhsah yang Tuhan bagi kat kita. Yang tu kita boleh jamak. Tapi kalau qasar, mestilah kita musafir saja boleh qasar. Jamak macam doktor nak operate. Sampai masuk asar kan, tiba-tiba nak masuk maghrib barulah ni dia boleh jamak zuhur dengan asar. Dia boleh jamak kan, dia tak boleh qasar sebab dia bukan musafir. Musafir saja boleh qasar. Tu beza dia. Orang berilmu dia tahu, oh Allah bagi kepada dia satu kelonggaran yang sangat mudah sebab ilmu. Sebab tu kena berguru kena cari guru yang mursyid, yang betul. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Madinah kan, tuan-tuan masuk tiang nombor 32 belah ni, masuk belah sana, Babul Umar, Babul Abu Bakar, Tok Guru penuh. Saya cerita tuan-tuan lah, tahun 2006 saya pergi, saya tengok ada buta tuan-tuan. Ni pentingnya berguru. Saya cerita dalam YouTube, mata buta, anak murid dia macam ni. Yang hebatnya dia guru Quran. Bila anak murid dia main dekat dengan dia, A'udzubillah Muhammad, dia sebut nama betul. Ni beratus orang ni main. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf, naam ya Syekh, betul. Tak pergi main pula. Bismillah Najib, betul, semua betul. Saya duduk belakang. Ui, dahsyat tu guru ni. Boleh kenal ni anak murid dia dengan suara dia. Mata buta. Dia duduk sandang lah. Ni dia dengar tu betul tak betul semua dia tahu. Ni guru yang kita nak. Saya kata hebat ni. Aku duduk 10 hari ni. Kalau aku boleh baca Fatihah dengan dia, hebat lah. Boleh dapat sanad. Kita pun elok habis seorang, habis kita pun kesot. Pukul 1 nak masuk dah waktu zuhur.
Dia pun tengok-tengok ada anak murid dia last. Habis-habis saya dengan dia. Saya pun, ya Syekh. Terus. Saya sebut ya Syekh, dia tak pernah dengar suara ni. Anta milih, kamu daripada mana? Dia tanya. Ana min Malaysia. Malaysia? Oh, Malaysia tu Malaysia. Kalau Malaysia bangsa Melayu. Malaysia? Naam ya Syekh. Fi ai makan anta taskun. Nah, dia cakap Arab Fusah. Hang duduk di mana? Di Malaysia tu. Ana min Penang. Sebab Arab dia tak sebut Penang. Kalau Penang dia sebut ba. Kalau fa jadi ba. Dia susah nak sebut susah. Kalau Penang dia sebut Binang. Kalau Pahang, Bahang. Kalau Perak, hampa sebut Neria kan? Lagi orang Perak marah pula kan? Kan? Ana min Binang. Binang qaribul Qadah. Dia kata Penang dekat Kedah kan? Dia kata dia ni pandai geografi dulu lah. Memang betul cerdik sungguh dia ni. Mata buta. Saya pun, "Madza turid?" Dia kata, "Nak apa?" "Ana urid an aqra'ul Quran Fatihah faqat." Saya nak baca Quran Fatihah. Fatihah? Tafadhal. Qabla al-waqt al-dhuhr, dia kata. Baca sebelum masuk waktu zuhur. Saya pun bau bang, dia penampak. Kena. Aku tumuk orang tua ni mampu. Tuan-tuan bayang, baru kita akan orang Melayu. Masa tu saya umur 35. Baca Quran pun tak betul. Saya kan alif di atas A kan. Kita kan orang Melayu, alif di atas A. Pang kena tu. Khalas dia kata. Laisa lahjah Arabiyah. Saya la. Khalas roh. Dia halau balik. Hampa tahu tak, kalau roh ni cukup marah. Kalau dia kata barra, maksud dia boleh belah. Kalau itlaq barra, boleh berambus. Kalau roh, maksud dia aku roh hang pun aku tak mau tengok. Maksud dia tu, bukan jasad, roh hang pun aku tak mau. Tu yang dia kata roh. Tuan-tuan pergi Mekah dia katakan roh, maksud dia tak mau tengok roh hang pun aku tak mau. Tu dia marah sungguh. Sebab tu kita ni kalau pergi Mekah tahu jugalah bahasa Arab. Ni pergi tak tahu apa. Macam Pak Long saya pergi Mekah. Ana sesat. Ana sesatun. Boleh tu Masya Allah. Ana sesat. Dia cari hotel tak jumpa. Sesat. Boleh kata ma'arah madza takallam. Han cakap apa ni aku tak faham. Lah kali. Ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Boleh tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Boleh tu terus. Sadaqallahu lazim. Nampak tuan-tuan nak lena merapu. Tapi nak buat macam tu lah kan. Dia kata roh. Bukra jihna. Esok mai pula. Dalam hati, tobat aku tak mai dah. Hang bubuh penampak ke aku, hang nak suruh mai. Tapi mengaji ni kena berguru, kena mai. Macam tuan-tuan lah kan. Saya ni kadang-kadang slow, kadang-kadang jerkah. Bukan apa tak bagi orang lena. Bagi orang tak lena. Tapi kena sekali tuan-tuan dekat mata ramai. Belah ni lelaki, belah ni perempuan. Ada seorang makcik duduk depan, latah. Ayo, dia bangun. Ustaz, bodoh. Diam terus tuan-tuan. Dia latah. Kita tak mau bagi orang lain. No. Tok guru ni penting juga cara penyampaian, kan? Saya pun tengok dia kata saya bodoh, saya senyap. Elok, dia lena pula dah. Woi, terus bangun. Ustaz, babi. Balik terus tuan-tuan. Bukan cara penyampaian, tak mau bagi orang lain. Ni tok guru ni tu. Roh, bukra. Nak pi tak pi. Tapi saya mengaji, saya pi. Ni cara dia berguru. Ni tuan-tuan kadang kena dokah sikit nak balik dah. Kan? Anak tarik ayah belah balik dah. Tak dapat apa pun, rugi tuan-tuan. Kita mengaji ni kena semangat. Jadi saya esok saya pergi pula duduk belakang. Rupa-rupanya sebelum tu dia tanya, "Ismuke, nama apa?" "Abdullah Khair." Saya sebut nama. Dia kata Bukra Jihna. Esok amai. Istani aku tunggu hang. Saya mai tuan-tuan saya duduk. Dia kata taubat dia tak ingat. Mesti tak ingat. Elok habis.
Dia angkat tangan. Aina Abdullah Khairi? Oh dia. Maujud ya Syekh. Ta'al gharib minni. Mai duduk dekat aku. Saya pun kesot duduk. Kita tak ingat mari kena menampak lah. Nabda bi bismillah. Bismillah. Wah, dah nampak pula. Saya kena kemarin hablah ni. Yang aku pagi somersault dekat sini, gigi palsu terkeluar tu Saya silap mampu orang tua ni. Lagi lepas lepas maghrib, solat jenazah kita. Sabar tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Penampak tuan-tuan. Penampak Arab. Tuan-tuan tahu tak macam mana? Walaupun dia ni tak boleh bangun, penampak dia. Tuan-tuan nak try tak? Mai? Kena tu. Saya pula jenis panas baran kan. Laisa bismillah kan lahjah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillahirrahmanirrahim. Masa tu mak 35 tuan-tuan, sebab tu kena buru. Hari kedua bismillah, khalas dia kata roh batu dah belah. Roh bukra hina istanni, aku tunggu hang. Esok saya mai pula, dia sebut nama saya baca. Alham. Nabda bi alham. Saya alham. Laisa alham, laham kan laham. Laham tu daging. Daging apa? Laham bakar, laham dajas, laham khinzir. Dia tak daging babi, daging ayam, daging apa? Laisa laham. Alham. Kan ha pedas, sebab tu kena berguru. Alhamdulillah, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya pun hari ke-10 Waladdallin. Alhamdulillah, hari ke-10 sudah lepas. Saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bukan ma. Tu kaedah baca. Habis waladdallin kuais. Dia kata bagui. Saya ada latih bagui apa, hambur penampak aku punya kali dah. Bagui. Dia terus pegang. Dia pegang tangan, dia raba-raba, saya suruh tangan, dia pegang. Ajastuka hadhihi surah daripada an. Dia sebut ni. Tu penting tu an. Daripada aku ijazahkan. Saya pun qabil tu hadha ijazah, aku terima. Saya cium tangan dia, saya pegang, saya cium kata satu macam tuan. Kerana apa? Al-ilmu bita'allum, ilmu guru. Berguru. Bila berguru dah okey dah. Tak apa dah. Al-ilmu bi qiraatil kitab, barulah kita baca buku. Buku ni untuk tambah, tak apalah. Ni sampai orang tak tahu muafiq tak ada muafiq. Muafiq nak tambah. Apa ni nak? Masbuk tak ada masbuk. Masbuk pun tak tahu. Itu penting tuan-tuan. Kena tahu. Bila tahu, dah tahu ada basic, kita semayang dengan ilmu. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan ilmu kita. Kita ambil wuduk dengan ilmu. Kita semayang dengan ilmu. Kita puasa dengan ilmu. Maka kita buat ibadat sedap. Sebab tu pentingnya kun aliman, jadi orang berilmu. Yang kedua apa? Au mustami'an, jadi orang mendengar. Macam tuan-tuan. Dengar bukan senang. Orang lelaki susah nak dengar. Orang perempuan senang. Orang lelaki paling susah. Kalau orang perempuan cukup senang. Sebab tu kalau anak kita dapat keputusan elok SPM, dia pergi jumpa mak ke jumpa ayah? Jumpa siapa? Jumpa mak. Sebab mak dia konsentrate, dia dengar. Bawa mak. Kalau jumpa ayah, SPM 10A. Dia tengok, okey. Haram appreciate pun tak. Cuba tengok mak, SPM 10A. Dia pun alhamdulillah. Cerdik, hang cerdik. Tak bodoh macam Pak Hang. Sebab dia mendengar. Orang perempuan cukup senang dengar. Tapi orang lelaki susah nak dengar. Tapi kalau boleh dengar, ni hebat ni tuan-tuan, menjadi pendengar. Kan? Kun aliman au muta'alim au mustami'an, jadi orang dengar. Sebab tu kita dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar elok-elok. Allah Maha Besar. Jawab. Ini Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kenuri dah, kenuri. Tengah dia ambil wuduk, dengar azan. Allah
Tuan-tuan, dengar elok-elok. Dengar kuliah, dengar. Tak dapat semua, dapat sikit dah. Ni tuan-tuan balik kan, duk dengar elok-elok. Bukan dapat semua. Balik bini tanya, bang, ustaz tu ceramah sedap tak? Dapat apa? Tahu. Haram tak tahu. Aku dapat satu je. Makcik tu kata babi kat ustaz tu. Hal lain aku tak dapat. Rugilah tuan-tuan. Dengar. Tak dapat semua. Sebab tu, kata psikologi, untuk grab semua 35 minit ya. Ceramah 35 minit ya. Sebab tu, dengar tak? Kelas budak. Kelas budak 35 minit lah. Lepas tu kena tukar. Kalau dia balon 2 jam, tak boleh masuk semua. 35 minit, tukar. Mata pelajaran baru pula. Macam tu kuliah tak boleh panjang-panjang. Ni lebih 35 minit ni. Panjang pun bohong ya, bukan dapat semua. Balik-balik, tahu. Aku gelak pada awal habis. Mustami'an, jadi orang yang mendengar. Tuan-tuan, dengar. Orang yang mendengar, selesai masalah. Tuan-tuan, orang lelaki ni, cuba cari pendengar. Saya kaunselor tuan-tuan. Master Counselling, PhD saya Counselling juga. Memang saya bidang tu. Sama dengan Dr. Amir, Profesor Dr. Amir tu pakar. Dia ni orang panggil bapa Counselling Malaysia. Tuan-tuan kena hormat tu. Profesor, dia kan? Profesor Madya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir tu, saya cukup up kat dia. Orang hebat tuan-tuan. Dia ni bapa. Kalau bapa dia atas lagi lah. Kepala bapa lah dia atas. Dia orang paling hebat tau dia. Saya bapa ilmu dekat dia, tuan-tuan. Di antaranya apa? Dia kata apa? Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Kaunselor is a good listener. Pendengar dia. Tuan-tuan pergi jumpa kaunselor, saya ada masalah, saya nak bercerai dengan suami saya. Ya. Ni macam mana saya nak buat ni? Ya. Dah last kali. Saya kena baik balik kah dengan suami saya? Ya. Dia selesai sendiri. Kita dengar ya dia selesai. Tu kaunselor, tuan-tuan. Pendengar yang baik. Orang lelaki kalau boleh jadi pendengar, hebat kita. Hebat, selesai masalah. Kita dengar tak? Aduh, bini cakap bukan dengar. Abang ni ambil pepek. Ya. Abang faham. Ya. Ni ya. Kenapa? Tak ada cakap lagi. Tu macam mana? Ni mustami'an, jadi orang dengar. Tak boleh apa? Au muhibban, jadi orang suka. Jadi orang suka jadilah. Itu amal soleh kita. Tuan-tuan, saya ceramah ni hampir 1 jam 10 minit dah. Tuan-tuan suka tak suka? Mulut suka, dalam hati panjang ustaz. Bila nak habis tak larat dah kan. Suka pun jadilah. Tak suka pun suka majlis ilmu pun jadilah. Kita hadir ni kena suka ni kan. Kalau tak suka tak main tuan-tuan. Au muhibban, suka. Kita suka program ilmu. Ingat, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau hidup dia suka datang masjid, yakinlah dia akan mati dalam rumah Allah. Kalau hidup suka baca Quran, yakinlah dia mati dengan baca Quran. Kalau hidup dia selalu solat sunat, yakinlah dia mati dengan solat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau hidup tuan-tuan tak pernah sebut kalimah la ilaha illallah, agak-agak mati boleh sebut tak? Tak ada harapan. Jangan bohong lah. Duduk tengah-tengah tu orang sebut ayah la ilaha, tak boleh sebut punya sebab tak pernah sebut. Tak akan sebut punya. Saya duk tahu sangat dah. Ramai di kalangan yang pergi umrah dengan saya. Ada seorang tu penembak tepat. Saya sampai di Madinah, sampai kan. Dia kuat. Hari kedua tak larat, hari ketiga tak, hari keempat collapse terus. Saya pergi tengok, pakcik dia mana? Tak larat dah ustaz. Bini dia belecak. Larat dia mana? Mai ubat bawa sepak kuih, haram tak makan. Kalau haram tak makan tu orang pendang lah tu. Pendang ke nukuk diang, haram tak makan. Orang bawa punya banyak. Makan punya mana, nasi pun tak lalu. Dah lalu ubat kena makan. Dah nak makan macam dia bodoh kali 2 orang dah. Aku duk tengok macam ni mampu. Kawan tu dah lah teruk. Tak larat dah. Dia pakcik tak duk beletiak ah. Pakcik, ubat awak tak makan. Harap ustaz, nasi pun tak lalu, ubat telan pun tak pi ustaz. Rupanya dia duk doa. Nak main tu nak mati di Mekah. Dia doa nak mati di Mekah. Saya kalau orang doa mati di Mekah, saya akan doa balik, janganlah ya Allah, jangan. Sebab menyusahkan saya. 3 hari kena report.
Kena pergi kedutaan, hospital, report polis. Susah tuan-tuan. Sebab tu mereka doa depan Kaabah, ya Allah, ambil nyawa aku, saya duduk belakang. Janganlah ya Allah. Ni baru ni doktor, kami tawaf baru ni 27 Syaban. Tonton 20 Syaban. Semua pakat pergi. Penuh masjid. Tawaf 1 jam setengah. Bawa pula 110 orang. Tak boleh jalan. Pak cik tu geram. Dia buka telefon, dia ambil gambar. Tak jalan, tak boleh. Polis tu tengok. Ambil gambar. Polis marah. Haji! Haji! Mamnu! Dia marah polis tu. Haji pala otak hang. Umrah atau tak umrah? Kan dia buat umrah. Dia tawaf 1 jam setengah. Tak jalan. Kawan tu panggil Haji. Marah tu. Umrah. Jenis tak faham. Susah tuan-tuan. Bawa baru ni orang main belah sik Kedah. Hotel duduk 5 bintang. Kan nak masuk hotel. Kena booth selak tu. Bila booth selak, lampu menyala. Masuk dia hantar mesej. Ustaz, hotel 5 bintang, lampu pun tak ada. Saya pergi tengok, pakcik awak tak ada lampu. Loh, selak tu, kad tu dia tak boh. Lepas sejam pula, dia hantar mesej. Ustaz, melecup. Tuan-tuan tahu tak? Dia tu paik kena angkat. Dia pergi tolak belah ni. Tolak belah ni, panas. Dia tolak, dia pergi angkat. Lepas tu dia suar, melecup. Tuan-tuan. Dia hantar mesej, melecup Ustaz, oi! Hotel apa, oi! Tu mesej tu, malu aku tuan-tuan. Jam tuan-tuan, makcik gelak deras apa, sampai dengar depan tu. Gelak pelan-pelan. Kita ni, tak mana pergi, oi. Tok guru tadi kan, tak mana pergi. Lupa tuan-tuan. Gelaknya pasal lupa dah. Tak mana apa? Sebab tu bukan hotel tu lain. Suka tadi Muhibban, tak apalah, tak kira mana ingat, dapat tak balik, lupa dah cerita pasal tu. Kita suka tuan-tuan, suka dalam program ilmu dengan apa, dia cerita pakcik tadi tu kan, pakcik tadi tu yang boleh tiak tadi tu kan. Jadi hari yang tu dia tak larat, saya pun tanya pakcik, kalau ayat Zam-Zam boleh ayat Zam-Zam? Kan dia tak mau makan ubat. Ayat Zam-Zam ni sebab khairul ma' fil ardi ma'u Zam-Zam. Sebaik-baik ayat di muka bumi ayat Zam-Zam. Tuan-tuan tahu ayat Zam-Zam ni bila kita nak makan, nak minum, kita baca doa apa? Ada doa khusus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Ni ayat Zam-Zam. Kalau seorang lah, kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Ni Nabi baca. Tuan-tuan minum 3 kali. 2, 3. Saya kata pakcik, ayat Zam-Zam ni mau tak? Ayat Zam-Zam tak apa. Saya pumpi, dalam poket saya ada Panadol, soluble. Saya pelepas 2 biji. Pelepas dia duk berbuih tu kan, kita pun buat baca. Allahumma inna nas'aluka ilman. Nak cik? Dia kata ayat Zam-Zam kan? Ubat tak mau makan. Dia pun minum. Awak rasa Panadol. Saya kata dalam hati, awak tak Panadol. Memang Panadol lah. Tak, ayat Zam-Zam kalau jampi memang dia rasa Panadol. Pakcik minum lagi habis. Dia minum 3 jam kebah. Kebah dia kata alhamdulillah Ustaz sihat. Pakai ihram pergi tawaf. Lepas tawaf sa'i, lepas sa'i berjalan semua. Hari kedua tak nampak dah. Ni saya nak cerita almar'u ma'aman ahabba ni. Sosok orang dengan apa yang dia suka. Hari kedua tak nampak, 3 tak nampak, 4 tak nampak. Hari kelima nak balik, pergi tengok. Tak angkat tangan dah. Pakcik cakap pun dah bini dia, tu makan bau macam mana, ubat macam mana, ayat Zam-Zam Ustaz dah bagi ayat Zam-Zam. Dalam hati ayat Zam-Zam nak buah Panadol lagi. Tak nak mau makan. Beli tiak lah tuan-tuan, lemah perut tu. Ush. Dia kata makcik, tak pakcik, ni kita esok nak balik ni, nak tawaf wada. Macam mana? Tak larat.
Tak apalah, tawaf wadak kalau tak larat, kita naik skuter. Nanti tolak sampai dekat skuter tu, pakcik duduk dengan menantu dia main. Menantu ikat, pakcik tawaf. Boleh? Janggut. Turun tak larat, tolak mata tak buka. Naik skuter tawaf. Tawaf pertama saya ikut belakang. Duduk elok lagi. Tawaf kedua duduk elok. Tawaf ketiga elok. Tawaf keempat jatuh. Mati tengah tawaf. Mati tengah tawaf. Mati tengah tawaf, mati dalam wudu, mati dalam masjid, mati depan Kaabah. Habis apa semua kan, kami urus jenazah, saya jumpa makcik ni lah. Pakcik, dia kata apa saya tak? Tahu Ustaz, saya main 2 orang Ustaz, bawa 4 beg, balik seorang siapa nak tarik? Dia duk kira nak tarik beg tu. Dia duk kira tu lelaki hak mati tu. Dia kata makcik, tak apa, habis tu kami urus. Ni pakcik ni, makcik tak fikir lah. Tak apa Ustaz, dia elok dah. Saya kata elok macam mana? Dia pencen Ustaz, hidup dia rumah Allah ya. Dia pencen, hidup dia rumah Allah, layak dia mati depan Kaabah rumah Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau tuan-tuan suka main rumah Allah, yakin tuan-tuan akan mati rumah Allah. Dia hidup lepas pencen rumah Allah, mati depan Kaabah tengah dalam keadaan tawaf, masih berwuduk. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Satu cerita lagi, tuan-tuan, pernah ada seorang hamba Allah, dia balik semayang subuh tuan-tuan, mati pakai serban, pakai jubah. Orang Indonesia, saya urus jenazah dia, saya cerita dalam YouTube. Bila tanya isteri dia, dia kata apa? Ustaz, Bung Man ni hidup dia dengan Quran Ustaz, hidup dia selalu ni masjid, kadang-kadang jadi imam, dan dia ni akan tanam pokok, tanam kangkung, tanam, orang main ambil, dia potong sedekah macam tu lah. Dia mati dalam keadaan serban masih pakai lagi. Bukan saja serban tuan-tuan, mayat dia cukup wangi tuan-tuan, berpeluh. Saya urus jenazah dia. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, jadilah kita suka apa. Tuan-tuan suka ulama, tuan-tuan akan mati dengan ulama. Kadang-kadang orang tu taklah hebat-hebat, dia orang biasa aja. Tiba-tiba di saat penghujung dia mati tuan-tuan, orang semayang penuh masjid. Kerana apa? Allah terbuka hati. Allah, Pak Ngah tu tak ada lah nu. Dia tapi semayang, ramai. Kerana apa? Kerana Allah suka kat dia, Allah buka hati manusia. Saya takut tuan-tuan, ceramah nampak hebat, merata api kan. Takut penghujung hayat, tiba-tiba orang tak kenal pun. Ni, dunia ni semua orang kenal. Tiba-tiba duduk di padang mahsyar, Allah kata hang siapa? Allah, sedih. Sedih. Ni semua orang kenal ni. Abdullah Khairi, semua orang kenal. Dunia orang kenal. Malaysia ni kenal lah. Duduk padang mahsyar, Allah kata hang siapa? Hang siapa? Depa pakai apa dia Abdullah Khairi? Aku tak kenal hang pun, masa dunia pun tak kenal. Hang main ni hang siapa? Allah yang tu paling sedih. Sebab tu tuan-tuan, jadilah kita suka majlis ilmu, suka program agama, suka ulama. Di antara apa? Ini yang disebut apa? Wal 'as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di antaranya apa lagi? Bukan saja amal soleh yang saya sebut. Kita kena berpesan dengan benda yang baik. Benda baik bukan senang nak pesan. Kita duduk satu taman, kawan kita sebelah tak main masjid pun, tuan-tuan boleh sebut dah. Bang, lama tak nampak masjid. Tak boleh sebut tu. Tak boleh tekuk. Saya pun tak boleh. Duduk satu kampung tuan-tuan, tak pernah nampak dia main masjid. Jumpa dia kawan sekali, main sekali tuan-tuan, tak boleh nak sebut. Hang mat no, surau tak nak nampak. Tak boleh nak sebut tuan-tuan. Tu disebut tu. Wa tawasaw bil haqq. Pesan dengan kebenaran cukup mudah. Cukup susah. Tapi kalau boleh buat, inilah yang disebut wal 'as. Demi masa kita guna sepenuhnya. Kan? Berpesan dengan benar, berpesan dengan kesabaran. Sabar. Bukan senang. Sebab itulah Ramadan disebut apa tuan-tuan? Di antaranya disebut Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Kalau tuan-tuan nak tahu, bulan Ramadan ni bukan saja disebut dengan panggilan yang bulan Ramadan, tapi disebut Syahrus Siyam, bulan puasa. Syahrul Qiyam, bulan yang bangun malam. Kita kena bangun tuan-tuan. Dia akan buka pintu hati. Tuan-tuan try bangun. Seminggu 2 kali sudah. Tuan-tuan tengoklah ketenangan hati, tak kereta tak reti. Orang buat dia tahu.
Sebab disebut syahrul qiyam, syahrul doa, bulan Ramadan banyakkan doa. Disebut syahrul rahmah, rahmat turun kat kita. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan tenang ya. Walaupun tuan-tuan tak makan daripada lepas subuh sampai maghrib, berapa jamu. Tapi perut kita relax lah. Cuba tuan-tuan, kita tak pernah puasa, tiba-tiba tak makan. Pukul 10, dia bunyi. Tapi Ramadan, dia bunyi lain. Dia bunyi relax. Tapi kalau tak puasa, bunyi, perut tak boleh duduk. Tapi Allah bagi rahmat. Syahrul barakah, berkat. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, keberkatan turun banyak kat kita. Tuan-tuan makan sikit, kenyang. Betul tak? Minum air segelas ya. Boleh semayang maghrib, lepas tu relax, lepas tu boleh tunggu lepas Aisyah, lepas tu boleh makan lepas Aisyah. Ada orang macam tu. Dia makan buah kurma ya. Relax. Makan ya. Dah alhamdulillah buka puasa dah. Ni macam ustaz kita. Buka puasa tadi, puasa makan buah kurma, akan makan apa ni no? Tapi tengok relax ya. Keberkatan yang ada dalam Ramadan. Boleh makan buah kurma. Sebab tu buah kurma yang paling bagus nama tamar ajwa. Tuan-tuan belilah tamar ajwa ni. Dia kalau Nabi kata berpagi-pagi makanlah 7 biji. Jangan lebih. Sebab dia ada kesan sampingan. Kepala kita ni boleh jadi botak. Orang tanya pasal apa botak? Tahu tak pasal apa? Pasal harga dia mahal. Kilo 120. Kalau 20 tu, itu tak betul. Itu tarma ajwa bukan daripada Madinah. Kalau Madinah, 100 harga dah. Yang tu, bagus. Ambil tamar ajwa tu. Makan. Bagus tuan-tuan. Sebab dia banyak kalori. Dia bagi tenaga kat kita. Sebab tu kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Bila makan tu berkat. Ni kita tak ada nak makan lagi, pegang kambing. Kolesterol. Tak ada makan lagi, berkat. Makan dulu, berkat. Ini berkambing darah tinggi. Makan dulu. Orang tak makan kambing pun darah tinggi. Makan. Jadi hak darah tinggi tu jalan terus. Senang. Daripada hidup menyusahkan orang. Ini minta berkat lu. Kan? Makan durian. Baru nak makan. Jangan makan. Durian ni bahaya. Dan makan lagi. Berkat. Allahumma barik. Berkat insya-Allah. Sebab keberkatan. Sebab itu disebut apa? Syahrul barakah, syahrul maghfirah, bulan keampunan. Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan nak cari peluang macam mana lagi, tuan-tuan? Keampunan. Syahrul sab, bulan sabar. Saya sebut ni. Syahrul sedekah, banyak sedekah. Ni masjid kita ni alhamdulillah. 2002 kan? Ni 2024. 22 tahun dah masjid ni alhamdulillah. Saya pernah main last sekali. Saya forum dengan Ustaz Aswad Nasrun. Saya ingat lagi. Masa tu aircon pun tak ada. Saya kata apa masjid besar aircon tak ada. Alhamdulillah aircon pun ada. Ni kapet dulu. Pijak bukan tenggelam. Tuan-tuan kapet tu tenggelam tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kapet 3 kali tukar anu. Ramai jamaah yang ada. Betul ke semua ni taman Ria semua ni? Betul ya? Cuba angkat tangan tengok orang Taman Ria. Taman apa? Ria Jaya, orang Khariah Masjid Sultan Abdul Halim. Oh, ramai. Orang luar. Betul lah bagi doktor. Semua orang sinilah bagus ya. Kalau orang luar memang haram jadah dia. Orang sini tak main-main, tak mau. Kita mau orang ni. Kita proses orang sini. Kita nak orang sini. Kita nak bagi semangat orang sini. InsyaAllah. Ramadan pun lepas tu macam ni. Syahrul sedekah, syahrul rezeki. Orang berniaga, untung. Jual lah. Sebab tu dia buat kuih hijau, kuning, merah. Bagi macam-macam color. Kita tengok hijau berkenan. Tak dia ambil kuning pula. Biru, semua ambil. Lah kali semua sapu. Haram tak makan. Makan satu, kenyang. Tapi apa? Allah bagi rezeki, tuan-tuan. Allah murah rezeki. Syahrul jihad. Bulan jihad. Berlakunya peperangan Ahzab dalam bulan Syawal. Berlakunya dalam peperangan Khandaq. Bulan apa? Dan Syawal lah, Ahzab. Sebab tu disebut wa hazamal ahzaba wahdah. Kan kita takbir raya. Kita takbir raya macam mana? Kebanyakan kita buat lagu nahwan. Kalau Arab, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Haram, tak sedap. Orang Melayu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita apa? La
ilaha illallah wallahu akbar. Itu teriak habis dengan Pak Imam teriak. Sebenarnya hari raya bukan hari sedih. Hari raya adalah hari gembira. Tapi kita orang Melayu ni pelik. Hari raya sedih, pakai pergi ziarah kubur. Lepas tu pula duk tengok termenung. Hari raya ni hari gembira. Hari gembira, farah. Kita sambut. Sebab tu ada ulama kata kalau nak ziarah kubur, ziarahlah sebelum tu. Sebab hari raya tu adalah hari gembira. Ni kita hari raya pakai nak pergi ziarah kubur, jadi sedih pula. Banyak hari gembira, kemenangan yang Tuhan bagi di atas puasa yang kita dapat lawan hawa nafsu dan syaitan. Kan? Syahrul syuhur, syahrul ibadah, syahrul khair, bulan penuh kebaikan. Jadi insya-Allah selamat menyambut kedatangan Ramadan. Penuhilah dengan apa? Ibadat-ibadat yang saya sebut. Semoga ada kebaikan di atas majlis kita malam ni, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada silap dan salah, saya manusia biasa. Dan insya-Allah itu makluman tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Saya tahu masjid ni pun sekarang ni tuan-tuan tahu pergi Mekah Madinah, mereka tak semayang 30 rakaat dah. Start daripada Covid kan, semua 8 rakaat. Masjid Madinah, Masjid Mekah, dan semua masjid-masjid di Saudi 8 rakaat kan. Baru ni saya balik masa tahun lepas pun 8 dia buat 8. Dia tak ada dah, baca pun tak ada baca panjang lah. Baca 3 lap dah. 3 ayat terus rokok. Jadi kita pun buatlah sebaik mungkin supaya orang pakat main nak sembahyang tarawih. Sebab apa? Dia sunat muakkad. Jadi kita pakat buat supaya dapat pahala ramai-ramai. InsyaAllah jangan menyusahkan orang. Bagi orang pakat main dapat pahala ramai-ramai. Jadi insyaAllah semoga keberkatan majlis kita pada malam ni. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. 1 jam lebih dah. Panjang pun 35 minit ya. Kalau lebih tu pun tuan-tuan akan dapat buhung ya. Jadi insyaAllah semoga ada kebaikan. 2 rangkap pantun pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang gelak kuat. Bye bye abang semua, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.